Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara-saudara datang bincang satu isu yang agak semasa dan serius. Kan Ming dan Azwar Azwar telah berikan perspektif. Ini pakar-pakar ekonomi kita. Ramai yang terkejut bila dengar laporan ni. Saya pun tak tahu siapa terkejut. Dan ini berlaku tiap-tiap tahun. Kita harus terkejut sebab BN terus menang dan terus menjalankan kerja macam ini. Itu yang harus kejutan. Ya, ini bagi kita masalah ni apa ya? Bukan masalah laporan audit negara. Ini masalah yang sistemik. Ya. Kerusakan atau kebobrokan sistem ekonomi negara yang terus berlaku. Ya. Tadi saya ingatkan member sebut bahawa laporan Ketua Audit Negara, ini segala pengalaman saya dulu dalam kerajaan pun, bukan penilaian prestasi keseluruhannya, tetapi bidang kuasa dia terbatas kepada dasar dan peraturan yang ada. Dia tak boleh melanggar itu. Jadi oleh yang itu, perkiraan dia itu teliti. Saya ucap tahniah. Ya. Tan Sri yang Buang dan pasukannya, kerana dalam menyempurnakan tugas dilaksanakan dengan teliti. Dia ada peraturan dan prosedur yang mesti dipatuhi. Tetapi bila kita panjangkan kerangka ini, sebab itu kadang dapat angka, kita gunakan standard kebocoran, ketirisan dan rasuah yang hilang setiap tahun. Kita buat sekadar sekitar 21 bilion ringgit. Ya. Walaupun ada kalau ikut kajian macam Ken Ming buat bila extrapolate, kita perluaskan berdasarkan perincian data dari 20% ni kita kembang keseluruhannya, mungkin mencecah sehingga 26 atau 30 bilion. Katalah yang minima 21 bilion. Itu boleh diselamatkan. Tapi syaratnya apa? Pertamanya, mesti ada ketelusan. Kalau nak beri kontrak, mesti ada tender. Dan proses tender itu mesti telus. Ada negara-negara yang amalkan, saya tahu di Korea, masa orang mayor di Seoul, dia buat terbuka. Saya di Istanbul, masa mereka sedang buka tender syarikat telekom yang baru, itu tender dibuka di televisyen. Ya. Cara terbuka. Untuk berita awam, tender itu diperhatikan oleh seluruh rakyat. Siapa yang mau perhatikan. Ya. Kalau dia kata dari segi teknikal baik atau tak baik, dia sebut dan orang boleh, pakar-pakar lain boleh pertikai. Ini membantu pertamanya menjamin kebersihan proses dan bukan saja ketelusan tetapi penjimatan yang besar. Itu saja boleh menyelamatkan bilion. Ya. Penswastaan pun begitu rupa je. Kalau kita nak bagi program penswastaan, saya selalu dalam saudara yang ikuti beberapa ceramah saya, di antara yang saya minati ialah pandangan pakar ekonomi Mansur Olsen. Ya. Bila kita sebut IPP, ini buku terbaru Tan Sri Niarup, saya dapat daripada beliau melalui anaknya. Ini sekurang-kurangnya beri satu gambaran, contoh tentang penswastaan jana kuasa elektrik atau IPP yang telah saya umumkan bertahun-tahun. Ya. Kerana masa itu saya Menteri Kewangan. Ya. Tan Sri Niarup tegas dan keras menentang keputusan menswastakan dengan harga secara sembrono diputuskan oleh unit perancangan ekonomi, EPU. Dia datang bantah kepada saya. Bukan dia datang bincang dengan saya, dia bantah. Tahu Tan Sri Yani? Dia bantah. Jadi oleh kerana bantahan dia, saya terpaksa panggil mesyuarat Kementerian Keuangan, Tan Sri Clifford Hubbard, Tan Sri Ali dan tim dia daripada EPU, dan TNB. Dan dia bertegas mengatakan kadar yang ditetapkan itu akan membebankan rakyat dan membebankan TNB. Panggil masa itu Wakil Jana Kuasa YTL,
YTL jawab, Perdana Menteri dah setuju, PU dah setuju. Jadi kami buat perkiraan berdasar begitu. Jadi kuasa penswastaan ini, kuasa EPU, saya mesti ingat ya. Tender Kementerian Kewangan. Penswastaan EPU. Jadi kalau Perdana Menteri itu juga Menteri Kewangan, keseluruhan penswastaan dan tender itu dikuasai oleh seorang. Nah, itulah sebabnya mengapa Perdana Menteri sekarang tak mau tukar. Ya. Ini puncanya. Jadi kalau nak salahkan ini siapa, custom terpaksa bakar atau buang 67,000 pasang kasut kerana silap. Saya tak tahu jalan, kalau pakai tak boleh jalan ke apa, saya tak tahu. Rosak. Itu salah. Memang penyelewengan. Tapi kecil. Yang tak disebut umpamanya IPP tak termasuk dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebab peraturannya betul. Penswastaan tak payah tender. Jadi dari segi itu dia boleh tegur, tetapi tidak masuk dalam perkiraan besar. Kesannya ialah kerugian itu puluh bilion ringgit kalau dibanding daripada 90-an, 96 sampai sekarang puluhan bilion. Saya masih ingat kerana Tan Sri Yani sanggup digugurkan dari jawatannya. Kerana dia tak sanggup, kerana kata dia beritahu saya lepas daripada mesyuarat, dan saya pengusikan bahawa, dan bila keputusan kekal EPU mengatakan ini sudah diputuskan oleh menteri yang berkenaan, iaitu Perdana Menteri, saya lapor pada Tan Sri Yani. Tan Sri Yani kata ini akan bebankan TNB, tetapi lihatlah ia akan lebih membebankan rakyat. Tapi dalam pertarungan itu tewas dia. Berikutnya tewas saya sementara waktu. Ya. Jadi kalau saya ingat sebut jana kuasaan, kebetulan kerana walaupun tidak disebut cara terperinci, tapi ini bagi contoh bagaimana bilion ringgit tiris dan bocor dirompak oleh beberapa kalangan tertentu. Golongan baik. Saya buat kenyataan panjang juga mengenai laporan Ketua Audit Negara. Bagi contoh, lapangan terbang Sabah di Kota Kinabalu, kasut, jam. Orang macam Kian Ming kita memang betul, jam ni jadi orang RM1 jadi RM1,000, jadi orang senang. Macam kira lembu, semua faham. Tetapi kita kena ingat, walaupun lembu itu 250 juta, itu kecil dari keseluruhan kebocoran, ketirisan dan rasuah yang berlaku dalam negara kita. Yang harus menimbulkan kemarahan yang benar. Sudah apa kesan dia? Kalau kita ambil angka yang paling minima, kata 21 bilion ringgit, tiris, bocor, termasuk ini soal tender, syarikat yang menyebabkan runtuh stadium Kuala Terengganu. Syarikat itu diberi kontrak 1 bilion buat Istana Baru. Tak, nasib baik tak runtuh lah. Tetapi apa rasionalnya? Bila kita bangkit, orang UMNO, ahli parlimen UMNO tekan jerit, ini Melayu punya. Kontraktor Melayu. Saya tak peduli Melayu ke apa, janganlah bagi runtuh. Carilah Melayu yang tak bagi runtuh bangunan. Carilah Melayu yang kosnya itu boleh kawal. Carilah Melayu yang untung itu munasabah, jangan bebankan Melayu yang di bawah. Ini bukan soal Melayu, Cina, India. Ini tengok mentaliti mereka. Kalau kita sebut tender soal Melayu. Sebenarnya macam IPP yang berkenaan itu YTL Cina, bukan isunya Cina atau Melayu. Tan Sri Yani Arab tu dia menentang keputusan menetapkan secara melulu mengikut pertimbangan EPU dan Perdana Menteri tanpa perbincangan dan rundingan teliti. Dan ini melibatkan siapa? Melayu ada, Tan Sri Syed Mokhtar, masa itu Malakoff. Kos yang paling rendah. Kemudian Ananda Krishnan. Kemudian YTL. Kemudian Genting. Jadi semua ada. Satu Malaysia, Melayu, Cina, India. Dayak Kadazan itu memang ketinggalan. Jadi saudara,
saya tekankan, PP kerana kebetulan saya ada kesempatan akan baca buku Tan Sri Arup kerana dia menyentuh kes itu, dan kebetulan masa itu saya Menteri Kewangan. Apa yang disebut oleh Mancur Olson tadi? Mancur Olson kata, kelemahan sistem pengurusan ekonomi dunia ini ialah kerana ia membenarkan rompakan berterusan. Aneh, apalah rompak macam mana? Dia kata kalau zaman dulu kala, lanun-lanun ataupun raja-raja yang zalim, dia datang setahun sekali di musim tanaman ataupun yang berhasil lah apa-apa. Tapi setahun sekali dia mari, memang orang habis lah. Anak dara pun dia sapu, dengan apa yang ada semua dia sapu. Kemudian dia tinggal kampung itu 11,5 bulan tanpa diganggu. Kamu nak cari makan, hidup semua dengan tenang, tak ganggu. Jadi dia rompak setahun sekali. Tetapi lanun-lanun sekarang, modern day robbers, mengikut Mancur Olson, itu rompakannya itu more sophisticated and more insidious. Sebab dia rompak tiap minit tanpa dirasai. Kita pengguna elektrik ni, maka kita merelakan rompakan dengan senyuman dan cium tangan lagi. Ya. Jadi Mancur Olson kata begitu. Now, bila kita sebut dollars and cents, berapa 13 sen ke kos ya, yang disebut dalam harga elektrik itu rompakan berterusan every minute, every single second of the day. Sebab itu, in terms of pengurusan ini penting, baik. Jadi apa yang disentuh dalam laporan Ketua Audit Negara, ada lagi soal beechcraft, apa ni, boat di kapal terbang, so, apa dia panggil beechcraft ya, di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan itu. Ya, tapi beechcraft lah, beechcraft ya. PDRM, polis juga yang hilang no. Tapi tak apa, jangan soal. Jangan berani soal. Itu apalah menteri kawan saya ni. Jadi sudah, beechcraft ni dah beli, tak boleh jalan lagi. 176 juta. Sebab orang yang kita hantar training tu, dia train kapal terbang lain. Okey. Yang disebut tadi, satu lagi, seorang pegawai kanan pergi kursus di Geneva 4 hari. Bayarnya RM300,000 lebih. Kursus apa? Ya. Now, saya sebut tadi, laporan Ketua Audit Negara itu menyentuh beberapa contoh kejanggalan yang dikaitkan dengan ketirisan atau pembaziran atau rasuah. Tetapi saya sebut tadi, apa yang disebut oleh Mancur Olson itu penting. Kita guna istilah yang lunak dan lumayan. Kita gunakan istilah penswastaan, deregulation. Ya. Itu istilah yang boleh dipertahankan kalau deregulation, ya, dari segi konsep ekonomi. Karena tak mau ada terlalu banyak peraturan yang mempersulit, membebankan, over bureaucratic, control dan sebagainya. Dan berikan ruang kepada private sector untuk promote growth, cara kreatif dan sebagainya. Tetapi kesan dia, kata Mancur Olson, ialah ia merelakan rompakan yang disahkan oleh pemerintahan. Saya di New York, saya beritahu tadi kan, Ming, Laura Dyson, salah seorang penasihat ekonomi, counsel dulu, dia membentangkan laporan terbaru ekonomi di Amerika Syarikat. Laporan ini menunjukkan bagaimana perkembangan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Amerika, kerana walaupun kita kata ekonomi terlembab sikit, pertumbuhan 3%, tetapi ia mencecah angka trilion dolar Amerika. Orang kaya dan kekayaan itu melimpah ranah. Tetapi hasil kajian itu menunjukkan apa? 95% dari seluruh kekayaan dan keuntungan yang dikaut di seluruh negara itu hanya memberi faedah kepada 1% orang saja.
Dan 1% itu dipecahkan lagi pula. Hanya mungkin 0,3% saja yang top kategori. Yang lain itu adalah pengurus keuangan, hedge funds, Wall Street. Jadi kata dia di Amerika, kesenjangan pendapatan, ya, gross inequality, terlalu ketara. 1% dapat 95% daripada kekayaan. Rakyat 250 juta yang lain itu share yang peratusan kecil yang lain. Sudah, apa relevance dengan laporan Ketua Audit Negara dan ekonomi Malaysia? Kita menciplak sistem yang sama. Ya. Di Amerika Syarikat, siapa yang menentukan dasar ekonomi? Wall Street. Siapa yang paling kaya? Wall Street. Siapa yang paling pengaruh dalam Parti Republikan? Wall Street. Yang paling kaya, toke-toke minyak, syarikat minyak, sokong Wall Street, sokong Republikan. Toke-toke semua syarikat penting, sokong Republikan. Dan sekarang, ialah mula berpengaruhnya Wall Street kepada Demokrat juga. Maka sistem percukaian, kalau yang disebut oleh Azwar tadi, yang agak lebih progresif sedikit, tak mungkin jadi kalau yang mempengaruhi itu hanya sekelompok kaya. Saya tidak anti orang kaya. Sebab itu dalam membicarakan soal TPPA semalam di Kuala Baru, saya mengatakan Malaysia ini negara dagang, trading nation. Malaysia ini berkembang ekonominya kerana dianggap sebagai an attractive destination for foreign direct investments. Kita mesti ada daya tarikan yang cukup kuat untuk pelabur asing. Maknanya, perjanjian perdagangan dengan negara-negara mesti disokong pada prinsipnya. FTAs, bilateral arrangements. Ya. Ini saya nak kena jelaskan. Yang kita bantah TPPA ini ialah kerana yang menentukan bukan saja Amerika, tetapi 1% di Amerika ini yang akan menentukan corak dagang dan penguasaan hegemoni negara kaya ke atas negara kita. Sudah, sebab itu bila kita sebut soal kebangkitan rakyat ini real. Kalau Pakatan Rakyat ini dasarnya sekadar ciplakan ubah suai sedikit-sedikit daripada Barisan Nasional, saudara tak payah sokong Pakatan Rakyat. Tetapi kalau Pakatan Rakyat itu memberikan suatu anjakan yang bermakna bahawa pertumbuhan ekonomi itu memberikan keadilan. Orang yang kaya boleh kaya, tetapi tidak membebankan golongan miskin dan penganggur, maka itu wajib saudara sokong Pakatan Rakyat. Dia ada beda. Ada orang kata ini sikit-sikit adjustments. No, you talk about adjustments, there's not Pakatan Rakyat. Saya tak mau campur. Kalau saya kata adjustment. Sebab itu kadang-kadang kita kritik, kita menegur kerajaan-kerajaan negeri kita. Kadang-kadang walaupun terbatas. Kalau nak suruh Pulau Pinang tu Selangor nak buat anjakan besar, tak boleh kerana dia termasuk kerangka dalam negara yang dikuasai oleh mereka. Tetapi dalam keupayaan kita yang kecil pun, keutamaan kita mesti jelas. 2-3 kali saya dah beri cadangan kepada Tan Sri Khalid, Menteri Besar. Mesti ada yang jelas selain daripada air percuma, universiti gitu-gitu. Ini okeylah, ya. Selesai dah bab tu. Tetapi yang lebih penting juga ialah menunjukkan pengurusan ekonomi itu harus cekap. Kerajaan itu ditadbir dengan bersih. Bukan jadi Menteri Besar, sampai ke ahli majlis. Jangan kita biarkan cerita di mana ada tahap kehidupan ahli majlis itu nampak lumayan lebih luar biasa. Baru ahli majlis. Ini yang harus dipantau oleh kita semua. Kemudian, kerajaan-kerajaan negeri kita tidak harus bangga dengan lebihan. Kita harus bangga dengan kecekapan, kebersihan, bukan lebihan. Saya bagi tahu Tan Sri Khalid baru ni, jangan duk sibuk pasal cerita pasal lebihan 3 bilion ni. Orang yang bayar yuran universiti tak bayar lagi ada ni. Orang yang miskin tak ada rumah masih ada.
Jadi jangan kita sebut soal lebihan. Sebab tanggungjawab kalau dalam konsep ekonomi Islam itu sendiri pun, ya, lebih-lebih lagi bila sebut tentang prinsip adil wa ihsan, keadilan dan ihsan itu, ia menjamin pemerataan. Maknanya, ya, setiap rakyat mesti diberikan ruang yang cukup. Kalau pandangan ini kita kemukakan, ini jauh lebih bukan saja baik tapi benar, the right policy, berbeza dengan yang dikemukakan oleh UMNO. Dalam perhimpunan UMNO ni lagi derah, lagi Melayu. Lagi Melayu. Jadi kalau nak menang perhimpunan Melayu ini, UMNO ni, dia mesti marah kat Cina. Lagi kuat dia marah kat Cina, lagi naik undi dia. Ini gila kalau macam tu. Ya. Dia sepatutnya, dia patut kemukakan dasar yang lebih baik bagi orang Melayu dan rakyat Malaysia. Ini yang penting. Kita belum dengar. Kita belum dengar. Mana dia? Dasar yang lebih baik bahawa kita punya dasar untuk menjamin keadilan bagi rakyat terbanyak. Dia tak ada. Yang dia katakan dia marah Cina, yang calon-calon naik presiden ni, calon apa? Pasal kontrak. Dia yang bagi, dia yang marah. Dia yang dapat komisen. Ya. Bukan soal kemudahan kepada rakyat terbanyak. Semua kita tahu saham dapat kepada siapa, kontrak dapat kepada siapa, IPP dapat kepada siapa. Ya. Dan kalau Melayu, Melayunya anak Mahathir, anak Dollah, adik Najib, lagi, dan saya Mukhtar. Ya, ya. Lonci ada ya. Dia kalah dengan marah. Jadi saudara, ini yang menyebabkan kita harus ada anjakan. Dan sekarang ini ya, sudah tengok. Sebab itu bagi kita, tak usah apologetik. Jangan kerana mereka serang kita. Saya termasuk atau pimpinan keadilan dan PAS, bahawa kita ni alat di AP. Maka kita pun ada, no, kita bukan alat. No, kita jelaskan. Dasar ekonomi baru itu tidak relevan lagi. Dasar ekonomi baru itu hanya digunakan atas nama Melayu memperkayakan pimpinan UMNO dan kroni mereka. Kita harus jelas dan berani. Ya. Dan kita harus jelas dan berani mengatakan dasar ekonomi kita mesti menggalakkan pertumbuhan, mesti menggalakkan pelaburan, mesti efisien, mesti menarik pelaburan, termasuk pelaburan asing. No apologies. Sebab kalau tidak itu, keupayaan kita berdaya saing susah. Tapi dalam masa yang sama, kadar pertumbuhan tidak menakjubkan. Kadar lebihan pun bukan menakjubkan. Yang penting ialah pengurusan ekonomi yang baik dan menjaga masalah rakyat terbanyak. Dan mudah logikanya. Bila rugi kita dengan laporan Ketua Audit Negara ini, apa kesannya? Wang tak ada. Bila fulus maafi, mesti tambah cukai. Mesti naik harga minyak. Ya. Mesti bayar PTPTN. Sudah. Bocor 1 tahun, estimate paling minimal 21, estimate Gan Meng sampai dia cecah 30 bilion. Batal PTPTN 7 bilion. Kalau kita perintah, insya-Allah saudara, saya nak kata sula dah lah memangnya. Sula ni maknanya jolok dengan galah daripada bawah sampai ke atas sampai mampu. Tapi istilahnya bila orang Melayu kata sula sebenarnya bukanlah makna sula, betul maknanya marah dan tegasnya menentang penyelewengan. Saudara, what does it mean? Rakyat, wang rakyat. Saudara, you boleh belanja 4 hari RM300,000 di Geneva. Orang nak dapat RM40 naik sebulan, tunggu berapa lama? Ni manusia apa macam ini? Ya. Ya. Jadi setiap bila nampak ada ruang saja sapu. Yang besar sapu banyak, yang kecil sapu jam. Ya. Betul. Yang besar sapu submarine, yang tengah sapu lembu, yang bawah sapu jam. Jadi saudara, tak boleh. Jadi kalau kita betul-betul kita jimat kata tegas betul, jangan benar. Dan ini kita salute juga. Tengok Guan Eng di Pulau Pinang. Orang boleh kritik, bertanya saya ada benda yang patut buat lagi, okey. Tapi tentang kebersihan, tentang penjimatan tak boleh.
persoal kewibawaan dia, ada integriti. Tan Sri Khalid. Ada beberapa dasar yang kita rasa patut diubah, ditambah. Ini penasihat dia ada, tapi belum jalan lagi lah. Masih slow lagi dalam beberapa isu. Macam perumahan, yuran anak-anak di universiti, tentang kelompok-kelompok miskin, orang yang di estate, India pun, ataupun yang Melayu yang ramai di, itu kita harus tidak ada lengah lagi kerana kita ada dana dan ini bukan waste. Bukan waste. Pada bagi berim-berim saya, bagi kita pernah bagi direct anak-anak yang belajar, yuran mereka itu bagi saya keutamaan. Ini mampu kita lakukan, saudara, kalau kita berhentikan ketirisan kebocoran. Kejayaan kita di negeri-negeri pakatan, terutama Pulau Pinang dan Selangor saya sebutkan tadi, ialah kerana kejayaan mengurus dengan cekap dan dapat mencimatkan belanja sehingga mencatat lebihan. Tetapi bagi saya itu hanya permulaan. Ya. Tesnya ialah pada keupayaan kita membelanja walaupun berhemat, tapi tak boleh. Saya hari-hari dalam Twitter tak ada jawab. Cakap pasal jalan berlubang di Shah Alam. Tweet terus kat saya. Dia kerja aku nak jaga jalan mereka. Yang ada petua MPSA apa dia buat apa? Saya nak tegur. Kalau saya yang ada petua MPSA dapat ini hari-hari dapat kepada Anwar, penasihat ekonomi, saya pun malu tu tak? Takkan saya pun rojok. Tampal. Mari pula jalan satu lagi, 9A, bocor, tampal. Ni tak ada ke sistem kita boleh kawal, pastikan pelaksanaan itu lebih baik. Apa dia perlu ratus juta? Tak. Apa majlis tidak cukup wang? Tak. Ini bagi saya servis penting sebab kita dah lulus fasa pertama. Kita tidak lagi dapat apa ni hadapi kecuaian, rasuah dan penyelewengan seperti mana disebut oleh Ketua Audit Negara. Ini kejayaan kita. Tetapi sekarang ini orang nak tengok keupayaan kita melaksanakan. Itu yang penting, ya. Baik, akhirnya saya nak sebut tentang apa yang kita harus lakukan. Kita cadangkan SPRM, janganlah sebut 15. Saya minta tahu pasal mereka 15. Ya kalau dah bocor, rosak, kajilah. Saya tak kata terus dakwah. Dah ada SPRM jawab, macam mana cadang bukan senang nak dakwah. Betul. Bukan pergi dakwah terus. Rekod dah ada, is audited. You tahu tak beza laporan ketua audit ni apa? Is audited report. Maknanya dia pergi cek kalau jalan dibuat di Cawak Tok Kun. Dia pergi di Cawak Tok Kun, ada jalan tak? Kosnya 600,000. Tengok jalan tu, patut 200,000 boleh siap. Ini maksud. Kemudian dia bagi peluang jawab. Orang yang lakukan itu bagi ruang jawab, penjelasan. Baru keluar report ini. So it's not something macam K-pop punya cerita ni dah. Ya. Yeah. Is this major distraction nak bawa cerita. Ya. Malah bagi dia K-pop kerana ni sumbangan dari orang ramai. Bagi saya tak boleh sumbangan orang ramai ke tidak. Takkan sumbangan orang ramai sampai berjuta nak suruh orang lompat atas pentas je. Itu sudah satu bab. Sudah tahu hari belia belanja berapa? 67 juta ringgit. Minggu belia. 67 juta ringgit. Yang disebut tadi, bayar blogger aja. Blogger UMNO dia bayar. Pemuda UMNO dia bayar. 100,000 ringgit untuk hanya promosi hari belia. Saudara, kita boleh minta volunteer aja. Panggil ni mahasiswa dan graduate dan apa semua, volunteer aja. Tolong buat dan sebarkan. Tak payah bayar. This bagi saya sick, pathetic, despicable. People who talk about the Malays, survival of the Malays, supremacy of the Malays are actually robbers, lanun-lanun Melayu dalam dunia ini. Ya. Jadi saudara, saya harap SPRM jalankan tugas ini. Nak sebut Perdana Menteri saya ingat minggu depan akan mengatakan kita ambil berat dan kita tidak akan benarkan hal yang ini berulang. Dan saya selaku Perdana Menteri tidak suka dan minta semua ahli jemaah menteri siasat segera tindakan
dan bagi jaminan kepada rakyat bahawa kita kerajaan yang cukup bertanggungjawab di negara ini. Dah dengar, kita dah tahu dia nak berucap apa, dia pun kita tahu. Kita patut ada pemimpin yang mengatakan no more nonsense. Those responsible must be held accountable. Not one blunder must be committed. Dan bila orang dengar tu, dia terus percaya. Baru boleh jadi pemimpin. Sudah. Jadi, dari segi ketua audit, kita tanya. Kemudian kalau ada kes lain yang menampakkan tentang ada unsur commercial crime ke apa-apa yang lain terlibat dalam perjalanan itu, masing-masing agensi harus lakukan. Tapi bagi saya, yang paling penting ni ada. Saya hanya nak sebut bahawa laporan ketua audit negara inilah dan juga kenyataan-kenyataan tentang rasuah yang sejak 90-an yang menyebabkan kabinet, saya mencadangkan sebagai Menteri Kewangan, wujudnya jawatan kabinet masa itu anti rasuah. Kemudian dipindah menjadi pengurusan kerajaan. Itu di antara lain ialah kerana melihat laporan ketua audit negara. Ini sejak tahun 92-93. Siapa setiausahanya? Ketua pengarah BPR masa itu, Datuk Syafiee Yahaya. Ya. Dan pada masa itu lagi, kita dah dikejutkan. Walaupun tak seteruk ini laporannya. Sudah ingat tak dulu ada nama Tan Sri, Allahyarham Tan Sri Ahmad Nordin, yang kemudian menjadi pengurusi BMF, yang mensiasat Suruhanjaya BMF. Sebelum itu dia ketua audit negara. Ya. Dia bagi laporan, saya ingat lagi dia jumpa saya. Saya baru jadi Menteri Pertanian. Baru masuk. Dia laporan tahun sebelumnya, jadi menteri sebelumnya. Dia kata, masa itu belum ada LKIM, ada maju ikan. Kita di Malaysia ni cukup istimewa. Masalah peladang, lembaga peladang. Ikan, maju ikan. Kalau sebut pasaran, lembaga pemasaran. Petani, Jabatan Pertanian. Ada aja nama, ada agensi. Ya. Jadi ikan, maju ikan. Ikan pun tak maju, nelayan bermiskin. Tapi sebab apa? Tan Sri Ahmad Nordin cerita tentang bot dibeli. Bot dibeli, kemudian bot tak ada. Jadi dia siasat, mana bot? Bot tenggelam, tuan. Iya. Jadi saya baru jadi menteri, saya kata Allah teruknya. Okey. Kemudian dia bukti kita boleh buat kalau nak, dia kena ada konsultan dan semua yang dia bukan menelan belanja ratus ribu. Tak balik modal lah. Bot tu pun 300,000. Jadi kerajaan write off. Bot sampai dan tenggelam. Tapi Tan Sri Ahmad Nordin kata, dia abang ke saya, masa tu YB, saya tak tahu bot tu ada tak ada. Saya tak pasti bot tu dia beli atau tidak dibeli. Sebab voucher, invoice semua tu ada. Ya. Siapa pun tak tengok. Dia sampai malam, tenggelam malam-malam. Sudah. And nasib nelayan dan majoriti nelayan pantai miskin Melayu tidak terbela sebab kecuaian begini. Sudah, never surrender, never give up. Ini hanya satu contoh baru tentang jenayah politik yang dilakukan terhadap rakyat dan kita harus bangkit melawan jenayah dan penipuan ini. Terima kasih.